Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menyambung hadis yang ke-9 daripada kumpulan yang sebelumnya. Jadi saya akan sambung daripada isi yang ke-8, iaitu min asbabi halaqa al-amam, iaitu faktor penyebab kehancuran umat. Laqad baina Rasul al-Karim salawatullah wa salamuhu alaih anna min asbabi halaqa al-amam wa syaq' asaha wa talashi kautuha wa istihqaquha azaba istisal ahyanan amrina isnainahuma. Rasulullah telah menjelaskan dua faktor utama atau dua faktor penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Jadi maksud kat sini ada dua isi faktor penyebab kehancuran umat. Faktor yang pertama ialah kasrah as-su'al wa taklifu fihi, iaitu banyak bertanya dan mengada-ada. Yang kedua, wal ikhtilafu fihi al-umur wa adamu attizam syara'ullah azza wa jalla, iaitu menentang perintah dan tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk banyak bertanya kerana dikhawatirkan mereka terbebani kewajipan, disibukkan dengan hal yang tidak bererti, dan juga kaum muslimin terhindar dari perbuatan umat-umat sebelumnya seperti berdebat dan menentang. Isi yang seterusnya ialah as-su'alu wa hukmuhu, persoalan dan hukumnya. Persoalan dan hukumnya ini pula terbahagi kepada dua isi, iaitu matluban syar'an, iaitu matluban syar'an, perkara yang dituntut oleh syarak, dan yang kedua su'alu minhu anhu, perkara yang tidak dituntut oleh syarak ataupun perkara yang dilarang oleh syarak. Isi yang pertama, matluban syar'an, perkara yang dituntut oleh syarak ni pula terbahagi kepada tiga isi: fardu ain, fardu kifayah dan mandub atau sunat. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain ala kulli muslim, bermakna annahu la yajuzu li muslim tarkahu wa sukutu anhu, wa huwa as-su'al amma yajhaluhu min amuru ad-din wa ahkam asy-syara'. Fardu ain, pertanyaan yang hukumnya fardu ain, kewajipan individu bagi setiap muslim. Hal ini bererti bahawa setiap muslim harus menanyakannya dan tidak boleh diam. Fardu ain, perkara yang wajib ke atas setiap individu seperti solat, puasa, zakat, semua tu perlu ditanya dan bukannya berdiam diri sahaja. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah iaitu fardu kifayah bermakna annahu la yajibu ala kulli muslim. Fardu kifayah adalah perkara yang tidak diwajibkan bagi setiap muslim, cukuplah hanya sebahagian. Maknanya jika sebahagian orang telah bertanya, maka tergugurlah kewajipan bagi setiap muslim. Contoh macam solat jenazah, cukuplah hanya sebahagian yang melakukannya, maka sebahagian lagi tergugur daripada kewajipan itu. Yang ketiga adalah mandub ataupun sunat, bermakna annahu yastahibu lil muslim an yas'alu anhu. Kaum muslimin dianjurkan untuk menanyakannya, seperti amal yang baik, sesuatu yang dapat mendekatkan seorang kepada kewajipan dan sebagainya. Yang kedua, pertanyaan yang dilarang dengan perkara yang dilarang. Su'alu minhi anhu wa huwa ala darjati abtal. Bagi isi ini ada tiga lagi pembahagian, iaitu haram, makruh, mabah. Harus. Haram, makruh dan mabah. Haram pula terbahagi kepada 4 lagi pembahagian. Pembahagian yang pertama, as-su'alu amma ikhfa'ullah an ibadihi wa lam yatli'uhum alaih. Pembahagian ini adalah perkara-perkara yang haram untuk ditanyakan, Yang pertama, pertanyaan mengenai sesuatu yang dirahsiakan oleh Allah dari hambanya, seperti waktu terjadinya kiamat, hakikat dan bentuk roh, rahsia qada dan qadar. Yang kedua, as-su'alu ala wajhi al-absi wa ta'nat wal istihza, iaitu
pertanyaan mengenai hal yang sia-sia, menyusahkan dan menghina. Kemudian yang ketiga, as-su'alul mu'jizat, pertanyaan mengenai mujizat dan kejadian luar biasa. Kemudian yang keempat, as-su'alu an al-ghalid, iaitu pertanyaan tentang berbagai kesalahan. Yang seterusnya, makruh. Makruh terbahagi pada dua. As-su'alu amma la yahtaju ilaih, iaitu pertanyaan mengenai sesuatu yang tidak dibutuhkan sehingga jawapannya tidak memberi manfaat. Maksudnya perkara yang bila ditanya tak akan bagi apa-apa manfaat pun kepada sesiapa. Okey. Kemudian yang kedua, ataupun perkara yang bila ditanya akan membuatkan orang tak suka. Ada beberapa pertanyaan yang membuatkan Rasulullah tak suka, maka makruh untuk kita tanyakan. Kemudian yang kedua, as-su'alu amma sukuti anhu asy-syara' minal halal wal haram, iaitu pertanyaan mengenai hal yang tidak disebutkan kehalalan dan keharamannya. Dan yang terakhir, mandub, iaitu harus ada satu je. Wadzalika fima ada ma sabaqa min anwa'i al-as'ilah wa ahkamuha. Makruh harus, maksudnya selain dua jenis pertanyaan, hal ini orang yang menanyakan hal yang penting kerana ia mengalami sesuatu masalah, maka ia tidak berdosa dan pertanyaan tidak berdampak mudarat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Seterusnya ialah isi saya bermula daripada nombor 10 hingga 14. Okey, nombor 10, al-ishtighal an as-su'al bil fahmi wal imtisal. Maksud dia mengalih perhatian daripada kita terus bertanya kepada kita memahami dan menghayati. Okey, poin di sini ialah summa yajtahidu fi fahimi zalika wal wuquf ala ma'aniyah. Maksud dia kita perlu berusaha dan kita perlu berusaha memahami dan menghayati segala apa yang terkandung di dalamnya. Maksud apa yang terkandung di dalamnya itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita sebagai umat Islam kita tahu yang di dalam Al-Quran dan Sunnah telah tertulis segala apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh umatnya. Ada sebuah kisah yang mana bertanya seorang lelaki kepada Ibnu Umar mengenai satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ditegur kerana kita tahu yang mana setiap perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu sunnah yang mana umatnya perlu contohi kerana ianya merupakan contoh yang baik. Okey, yang nombor 11 ialah muwaqafu al-a'immati al-mujtahidin wal fuqaha. Maksud dia sikap imam-imam mujtahidi dan para fuqaha. Okey. Poin dia wa an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu sahihuha wa saqimuha summa atifqah fiha wa fahimuha wal wuquf ala ma'aniha. Okey, maksud di sini ialah sikap imam mujtahid dan para fuqaha ini dia mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sahih ataupun yang tidak sahih, kemudian mereka menghayati dan memahami segala pengertiannya. Okey, jadi sini maksud dia sikap imam mujtahid dan para fuqaha ini sendiri, dia hanya bertanya ataupun mengkaji tentang hadis-hadis yang mana bagi mengelakkan daripada berada dalam yang salah. Okey, untuk yang isi ke-12, as-su'alu amma lam yaqi', maksud dia bertanya sesuatu yang belum berlaku. Okey, poin dia as-su'alu an ilmu mahmud iza kana min ajli al-amal la biqasdi al-mar'a wal jidal. Okey, maksud dia sini kita perlu mengelakkan daripada bertanya sesuatu yang belum berlaku, kerana kita sendiri tahu yang mana sesuatu yang belum berlaku itu jawapan yang akan diberi itu kemungkinan tidak sahih dan boleh menimbulkan fitnah. Jadi apabila menimbulkan fitnah, maka adalah perpecah belahan, bergaduh sesama satu sama lain. Okey. Seterusnya ialah isi yang ke-13, soalu as-sahabah radhiyallahu anhum lil amal.
Maksud dia pertanyaan para sahabat adalah untuk beramal. Poin dia yas'alunahu ahyanan min hukmi. Okey, secara ringkas di sini para sahabat Nabi dia akan bertanya apabila mereka tidak faham. Itu merupakan perbuatan para sahabat Nabi yang mana dia hanya bertanya mengenai amalan ataupun pelajaran untuk kebaikan diri dia dan juga untuk kebaikan orang lain. Seterusnya ialah nombor 14. At-ta'at wal imtisal tariqu as-salamah wal falah. Taat dan patuh adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Okey, poin dia laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maslika ulaika al-qawam alladzina waqafu li rasulihim. Okey, secara ringkas di sini ialah kita sebagai umat Islam tahu apa yang Allah suruh kita lakukan dan apa yang Allah telah larang. Jadi untuk mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat, maka kita kena tinggalkan apa yang Allah larang dan mengikuti segala yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Okay, untuk poin yang ke-15 iaitu at-tahziru minal ikhtilafi wal hasu ala wahdah wal iktifaqu. Laqad wasafallahu ta'ala al-jama'ati al-muslimati wal fatu al-mu'minatu bi'annaha ummatu wahdatu. Faqala subhanahu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Iaitu di sini dia nak terangkan pasal peringatan supaya tidak terjadinya perpecahan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan umat Islam dan orang-orang yang beriman sebagai satu umat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 96. Untuk poin yang ke-16 iaitu jaza'u minal fariqu jama'ah wa sababa fariqah wal ikhtilaf. Laqad syadada islami an-nakiru ala zalika alladhi yashaqu asa muslimin wa yatasababa fi ikhtilafihim wa iftaraqahum wa ja'ala lahu uqubatu qatilu fid dunya wal hariqu fi jahannam yaumal qiyamah. Iaitu bahasa balasan bagi orang yang keluar dari jemaah. Kat sini dia nak jelaskan Islam sangat tegas terhadap orang-orang yang merosakkan persatuan umat Islam. Maka dari situ mereka diancam hukuman mati di dunia dan akan mendapat balasan sesaan berat di akhirat. Pada poin yang ke-17 itu at-tamsiku bisyara'ullah ta'ala tariqa wahdah. Inna Allah tabaraka wa ta'ala syar'un lana fi kitabahu asasu kullu khairu tahtaji ilaihi basyariyah fi hayatiha wa baina lana wa rasuluhu mustafa sallallahu alaihi wasallam ma'ajmalu fihi bima alhamahullah tabaraka wa ta'ala minasanata muthirah fahsaba ummati ki tahqaqu wahdah wa tahkimu wa tarabitu wa tamasiku fi bainaha antara jam'u ila kitab Allah tabaraka wa ta'ala wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu berpegang teguh pada syariat Allah, jalan menuju persatuan. Di dalam kitabnya Allah telah meletakkan dasar-dasar yang baik yang diperlukan bagi setiap manusia dalam kehidupannya. Rasulullah SAW menjelaskan dengan jelas tentang pelbagai masalah di dalam Al-Quran yang bersifat mujmal, iaitu global, melalui hadis-hadisnya untuk menjaga persatuan umat supaya tetap kuat dan mereka dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah SAW. Pada poin ke-18 iaitu al-ikhtilafi ad-din. Inna mina ahammu asbabu allati tafriqu ummatu wa tashtitu simalaha an yaftahu alaiha babu judilu fi al-ilmi wa mira'u fid din fatakhtalifu fi asasu fatabta'adu asyaqah fi al-misaliku wasabil waliza najada kitab Allah ta'ala ya'miruna an nakimu syara' Allah azza wa jalla. Hadha syari'ul ladzi bada'a bima nazala ala Adama alaihi salam
wa iktimalu bima nazala ala khatimu anbiya wal mursalin, iaitu mengenai perselisihan dalam permasalahan agama. Salah satu faktor penyebab perpecahan umat Islam adalah dengan munculnya beragam kelompok dan terbukanya ruang perdebatan tentang masalah agama. Akibatnya, dasar-dasar agama mengalami perubahan dan jalan yang ditempuh semakin jauh. Untuk itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan syariat Allah. Syariat ini telah ada sejak zaman Nabi Adam AS dan disempurnakan oleh syariat yang diturunkan pada Nabi dan Rasul terakhir. Untuk poin yang ke-19, Al-khutru fi ittiba' hawa wal baliyah kullu baliyah an yakuna hamilu ala ikhtilafi fid din musalaha wa ahwa wal inadu wal baghi walidha najda kitab Allah Ta'ala yakhriju amsala haula'in nas alladhi yasiruna khilafu fid din wa yariduna an yaj'alu al-muslimina syai'an wa firqan wa ahzaba najdihi yakhrijuhum min dairah Islam, iaitu perbahasan mengenai bahaya mengikut hawa nafsu. Perselisihan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, permusuhan dan kejahatan merupakan bencana yang besar. Oleh itu, siapa saja memulakan perselisihan di dalam agama dan memecah belahkan kaum muslimin dari satu kepada banyak kelompok, dan golongan itu bukanlah golongan orang muslim. Di samping itu, Rasulullah SAW juga tidak akan bertanggungjawab ke atas mereka. Untuk poin yang ke-20, poin yang terakhir, Afadul hadis, iaitu mengenai haji. Al-haji yajibu fi imrah maratan wahidah ala man tawfiratu lahu asbabihu wa tahiyat lahu sabilah wa malakan nafkah al-izmah. Itu maksud ibadah haji hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Dan yang terakhir, al-khulasa. Kaum muslimin yajibu an nakuna mudrikina lama huwa mahzur wa ma huwa matlub fil Islam lil hifaz 'ala al-iman was sa'adah fid dunya wal akhirah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengetahui apa perkara yang dituntut dan perkara yang dilarang oleh Islam agar iman kita terjaga serta bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.